وصحبه أجمعين وبعد فإن أشرف الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوة كتابك آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم أكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تسألنا وأرضنا وارض عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Para hadirin sekalian, hari ini kita masuk balik tajuk Isra Mi'raj juga. Kerana benda ini benda penting untuk membentuk jiwa manusia. Kita manusia ni, para hadirin semua, ibarat tepung roti nak kita uli dapur. Jadi nak buat kuih, dia uli. Pada uli itu terserah pada dia lah. Nak bolak, nak jadi bolak ko, nak lepeh ko, nak berapa tu atas dia. Nak jadi sendok ko, nak jadi cacor ko, nak jadi tepung apan ko, dia boleh buat belakang kerana barang lembek. Manusia ni waktu keluar dulu, Allah Ta'ala keluar yang keadaan lembek. Tapi diwarnakan, dibentuk oleh ibu bapa. Di rumah, ibu bapa. Di sekolah, cikgu. Di peringkat negeri, kerajaan. Ini tiga institusi inilah yang membentuk manusia. Jadi kita baca Isra Mi'raj ni supaya kita reti apa nama ni, nak bentuk lagu mana anak kita ni. Kalau Nabi Muhammad SAW ni orang yang dijadikan uswah, contoh teladan. Sama ada kita setuju atau tidak, tapi Allah Ta'ala sejak Allah Mahfuz lagi ditetapkan orang yang akan nak tiru, nak buat ikon, nak buat apa, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah cerita-cerita Nabi ni, orang panggil pensyama'il Nabi, biodata Nabi, sirah Nabi, sangat-sangat mustahak didedah pada kita oleh ibu bapa, pada anak-anak, oleh cikgu-cikgu, ustaz-ustaz di sekolah, dan oleh kerajaan pada rakyat dia. Hari ini mau sambung lagi cerita Isra Mi'raj yang sebut mula-mula itu. Namun nak ambil surah An-Najmi ayat 13 dan 18. Wan najmi idza hawa itu. Dalam itu ada sebut, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. 'Indaha Jannatul Ma'wa idh yaghsha as-sidrata ma yaghsha ma zagha al-basaru wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sesungguhnya walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, sesungguhnya menengoklah ia akan dia, tu terjemah cara kapung kita, Nabi Muhammad tengok Jibril atau tengok Allah nazlatan ukhra di tempat lain, inda sidratil muntaha, di sisi sidrah al-muntaha. Perkataan yang payah kita nak guna ni kerana barang ni barang langit. Sidrah tu kalau kita bermakna pokok dara, al-muntaha kalau bermaknanya penyudah. Belah mana pokok dara, belah mana penyudah tu Allah alam. Tapi walau bagaimanapun, indaha jannatul ma'wa, di situlah jannah. Jannah kita panggil syurga, kebun, taman. Ma'wa, tempat tenang, tempat duduk. Idh yaghsha sidrata ma yaghsha, ketika mana dia mengelubungi sidrah, mengikut apa yang sepatut dia kelubungi. Ma zaghal basar wa ma tagha, mata Nabi tidak serong, tidak pulu, kata Pak Hamka sebut tidak pulu, mata Nabi tidak berpulu. Wa ma tagha, dan tak kelabu mata, terang dia jelas tengok. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, sesungguhnya apa Nabi Muhammad SAW menengok sebahagian daripada tanda-tanda Allah yang terbesar. Isra Mi'raj dua tempat disebut oleh dalam Quran sendiri.
Part yang pertamanya hak kita baca 2 minggu lepas, iaitu ayat surah Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi. Di ayat yang keduanya ialah dalam surah An-Najmi yang kita baca pagi ini. Para hadirin semua, kita nak baca Isra Mi'raj ni supaya dikakut semua jadi tuk lebah, tuk guru, tuk imam, pensyarah dan semua. Tolong sebut, tolong selit-selit cerita Isra Mi'raj dalam percakapan mereka, sama ada di sekolah kau, sama waktu buah-buah makan-makan atau dalam masa mana pun kita sebagai orang Islam ni kena selit-selit masuk usul-usul agama ni dalam percakapan kita, bagi membolehkan agama ni tersebar di sekenap tempat. Tidak kata di masjid ya, baru nak sebut agama di balai soh je, baru nak sebut agama di kedai kopi, di pejabat, di mana, di parlimen, di Dewan Negeri tak sebut, itu tak betul. Sebab itulah Quran ni dia turun merata. Di masjid pun Quran turun, di rumah Nabi pun Quran turun, di padan tempat Nabi duduk jalan rata pun dia turun, di mana-mana pun dia turun, nak beritahu pada masyarakat semua bahawa Quran ni bukan duduk masjid ya, balai soh ya. Sebagaimana dikandaki oleh setengah-setengah orang sekarang, orang yang jauh daripada hidayah Tuhan ni, dia akan cakap masjid, cakap agama tak masjid sudahlah, padan tak sebut agama, ini politik pula. Itu ajaran orang putih, ajaran Yahudi, ajaran pun mempersepitkan dekat agama dia beli atau balik saja. Satu. Yang kedua ya, kita semua tengok bahawa benda ni semacam payah kita nak fikir belah mana Nabi sebagai seorang manusia boleh naik ke langit. Dia sebut minggu lepasnya, naik ke langit dengan tidak sebagai latihan lebih dulu. Sebagaimana orang nak bawa kapal terbang jalan ni, kena berlatih berbulan-bulan. Dia kena bayar PT beratus-ratus ribu nak bayar. Kena cek hospital, kena itu, kena ini. Nabi kita Muhammad bukan sekat naik langit, atas pada langit lagi, yang disebut Sidratul Muntaha, tempat mana Jibril pun tak boleh pergi, Nabi Muhammad boleh pergi. Kita boleh agak sendirilah bagaimana Nabi Muhammad ni tidak mendekat orang, tapi Allah Ta'ala punya kuasa, dia bawa Nabi Muhammad naik ke langit. Tak ada sebarang pening, tak ada sebarang mutah, dia turun tanah pula tak ada pergi jumpa doktor dulu untuk cek. Ini benar-benar gini ni, kalau apa kita panggil keramat, orang keramat. Kalau Nabi, orang tak panggil keramat, orang panggil mukjizat. Kita ni kalau bunyi orang keramat gege, pakat pergi belakang bawa kambing melih hari Selasa, bawa pulut kuning berapa. Tapi kalau bunyi Nabi Muhammad tak ada belah mana. Ini cara kita mikir agama pun macam mana ability. Itu. Yang keduanya, apa nama ni, Nabi Muhammad jadi Nabi ni kerana dapat wahyu daripada Jibril alaihissalam. Jibril ni seperti kata postman lah, dia mengantar surat. Kalau rumah kita tu tengah hari pukul 10, siapa lah postman, bawa surat tu, bawa surat khabar, bawa macam-macam surat. Jom bawa surat orang ni kita panggil postman, piung jam hari tu. Jom bawa wahyu ni Jibril alaihissalam. Jok lepas Nabi mana, pak Nabi kita Muhammad SAW ini Jibril lah. Dan pagi-pagi Jumaat begini biasa kita baca surah yang pertama sembahyang subuh tadi, kita baca surah Sajdah. Dalam surah Sajdah dia sebut Alif Lam Mim Tanzilul Kitab la raiba fihi min Rabbil Alamin. Itu ayat pertama surah Sajdah menerangkan, mempromosikan Quran. Quran ni la raiba fihi, tak ada syak sikit abuk pun, dia ni min Rabbil Alamin, daripada Allah sendiri. Allah pula dia tidak guna ilahil alamin, dia tidak sebut la raiba fihi min ilahil alamin, dia sebut min Rabbil Alamin. Rabb bunyi perkataan Rabb ni bagi orang yang reti Arab, no Arab asli ni, dia terasa lalu ada beza perkataan ilahil alamin dengan Rabbil Alamin. Rabbil Alamin makna Tuhan yang duduk pera, yang duduk mengasuh. Inilah apa kita kata gak, bila anak kita besar, betul lah waktu dia kecil hari tu, kita letak umur satu orang ataupun kita gaji orang pera, ngasuh air kecing dia, air lapin dia, makan dia, susunya kita gaji satu orang. Bila besar apanya dia ngaji jauh, balik-balik kumuh tu, kita kata orang ni lah ngasuh zaman hari tu, ngasuh zaman hari tu. Bila sebut kata ngasuh tu, budak ni tengoklah dia, tengok duk dukun dia,
duk susu dia, ipek ke dia.